Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara dan saudariku rahimakumullah, di dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, bahwasanya Al-Mahdi itu tidak akan muncul sampai dibunuhnya jiwa yang suci. Ketika jiwa yang suci itu dibunuh, maka murkalah kepada mereka siapa saja yang ada di langit dan siapa saja yang ada di bumi. Lantas orang-orang datang menjumpai Al-Mahdi. Mereka mempersiapkannya bagaikan dipersiapkannya seorang gadis pengantin untuk suaminya pada malam pertamanya. Al-Mahdi memenuhi bumi dengan kelurusan dan keadilan. Bumi menumbuhkan tanamannya dan langit menurunkan hujannya. Umatku menikmati di masa pemerintahannya kenikmatan yang belum pernah mereka nikmati sebelumnya sama sekali. Saudara dan saudariku rahimakumullah, adakah kesesuaian informasi dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dengan mimpi Said Muhammad Qasim bin Abdul Karim? Di dalam mimpi Said Muhammad Qasim bin Abdul Karim, diantaranya menceritakan tentang kematian mantan Perdana Menteri Nawaz Sharif dari Pakistan, di mana setelah terbunuhnya mantan Perdana Menteri Nawaz Sharif dari Pakistan, umat ini mulai mengenalinya, mendatanginya, dan mempercayai mimpi-mimpinya. Tentunya kita akan lihat kenyataannya. Tentunya kita memperhatikan ini, dan tentunya juga kita akan memiliki sikap. Sesuaikah sikap kita dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat jiwa yang suci itu terbunuh? Maka apakah kita menjadi orang yang mempersiapkan diri untuk mendatangi Al-Mahdi? Dan jika begitu, Said Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan telah menyampaikan mimpi-mimpinya, diantaranya tentang terbunuhnya sosok jiwa yang suci ini. Maka siapakah Said Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan, yang mana sebelumnya mimpi-mimpinya sebagian telah menjadi nyata? Dan tentunya siapakah ia jika ia mendapatkan petunjuk dalam bentuk mimpi, dengan Allah berkalam di dalam mimpi sebanyak lebih dari 500 kali, dan ia di dalam mimpinya bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak lebih dari 300 kali, dan beliau mendapatkan petunjuk untuk umat ini di dalam mimpi-mimpi beliau. Dan beliau pun telah menyampaikan kepada kita agar kita memperhatikan apa yang beliau sampaikan. Sekilas berikut ini adalah visualisasi dari mimpi Said Muhammad Qasim bin Abdul Karim tentang mantan Perdana Menteri Nawaz Sharif yang terbunuh. Qasim melihat mimpi ini pada 4 Mei 2018. Dalam mimpi ini, saya melihat bahawa Nawaz Sharif, bekas Perdana Menteri Pakistan, telah hilang kelayakan dan beliau mengadakan perhimpunan besar di seluruh negara dan membantah dengan slogannya yang terkenal,
Musyriki Unikala yang bermaksud mengapa anda telah mendiskualifikasikan saya. Ini adalah ketidakadilan dan ini bukan bagaimana anda mengurus takbir negara. Saya sedang disasarkan mengikut rancangan yang dipikirkan dengan baik, tetapi saya tidak akan berputus asa. Anak perempuannya, Maryam Nawaz, juga bersamanya dan dia juga membantah dengan cara yang sama. Ramai orang membuat ejekan terhadap ucapan Nawaz Sharif dan orang ramai tertawa kepada mereka. Mereka juga menentang pendiriannya dan menyampaikan maklum balas terhadapnya, tetapi Nawaz Sharif masih tidak mundur. Kemudian aktiviti politik Nawaz Sharif mula semakin terbatas dan ucapannya tidak disiarkan sama sekali. Ramai orang meninggalkan parti politiknya dan ini membuat lebih banyak masalah dan kesulitan kepadanya. Disebabkan ini beliau mendapat banyak tekanan mental dan tidak dapat memikirkan bagaimana untuk keluar dari keadaan yang sukar ini. Nawaz Sharif terus kehilangan kuasa tetapi dia terus memprotes lebih dari itu. Kemudian beliau memencilkan diri di rumahnya dan mula merakamkan protes dari sana bahawa ketidakadilan sedang dilakukan terhadap dirinya. Beliau berkata, tiada siapa yang boleh menghalang saya dan lihatlah, walaupun duduk di rumah, saya masih menghantar mesej saya ke seluruh dunia. Beliau mengatakan bahawa mereka tidak melakukan perkara yang betul dengan meraatkan aktivitinya dan anak perempuannya berdiri dengannya dan menyokong sepenuh pendiriannya. Ramai orang menyatakan perasaan mereka terhadap Nawaz Sharif dan kerana tekanan perasaan dan kesihatannya juga mula merosot. Saya terus mengawati semua keadaan ini dan kemudian saya melihat Nawaz Sharif pergi ke biliknya. Puteri Maryam Nawaz sibuk dengan menghantar mesej melalui internet. Sesetengah kuasa tertentu memanfaatkan keadaan ini, maka saya melihat beberapa pelanggar menuju ke rumah Nawaz Sharif. Saya berkata kepada diri saya bahawa ada sesuatu yang salah dan saya mula berlari menuju rumah Nawaz Sharif. Apabila saya sampai di sana, saya mendapati beberapa orang yang jahat di sebelah rumah dan kemudian saya menggunakan pintu masuk yang berbeza untuk masuk. Terdapat dewan besar di sana dan ia membawa kepada laluan yang berlainan. Saya mencari jalan yang akan membawa saya ke bilik Nawaz Sharif. Kemudian saya melihat beberapa komandan tentera datang dari satu pihak dan merasa seperti tentera juga cuba membantu dan melindungi Nawaz Sharif. Apabila saya melihat semua ini, saya berkata kepada diri sendiri bahawa jika sesuatu berlaku kepada Nawaz Sharif, maka keadaan akan terlepas dari kawalan dan itulah sebabnya tentera berada di sini untuk melindunginya. Komandan tentera juga menuju ke bilik Nawaz Sharif. Kemudian tiba-tiba keluar berita bahawa Nawaz Sharif telah mati dan setelah mendengar ini saya berkata kepada diri sendiri bahawa mungkin tentera telah terlewat tiba di tempat kejadian. Selepas berjalan, saya tiba di sebuah bilik besar di mana Maryam Nawaz hadir dan dia menangis seterusnya mengatakan bahawa seseorang telah membunuh ayah saya. Apabila melihat keadaan ini, saya menyatakan kesedihan kerana apa yang berlaku adalah sangat buruk. Kemudian saya beredar dari sana. Saya melihat beberapa orang jahat tetapi saya berjaya melarikan diri dari sana. Tetapi pada masa tersebut, berita tentang kematian Nawaz Sharif tersebar ke seluruh negara dan terdapat kekacauan di mana-mana. Musuh-musuh Pakistan cuba memanfaatkan keadaan itu dan menyebarkan kerusahan dan kekacauan di mana-mana sehingga keadaan tidak dapat dikawal dan bahkan tentera tidak dapat mengatasinya. Adegan dalam mimpi itu sangat menakutkan dan mengganggu. Apabila malapetaka menimpa Pakistan dan keadaan menjadi lebih teruk, maka peristiwa-peristiwa itu berlaku ketika saya menyebarkan melalui mimpi saya. Apabila orang-orang menyaksikan peristiwa-peristiwa yang sedang berlaku seperti yang saya lihat di dalam mimpi yang saya sampaikan kepada mereka, maka mereka seterusnya mula mengikuti dan mempercayai mimpi saya.